Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Wadi Ram, panasnya menyengat. Bagi kaum Badui, padang pasir ini medan kehidupan mereka. Wadi Ram terletak lebih 200 km dari Bandar Aman. Wadi Ram menawarkan pengalaman hidup di padang pasir dengan keindahan alam semula jadinya. Padang pasir ini juga mengajar erti persaudaraan antara dua budaya yang berbeza. Di sini saya mengenali keluarga Ahmad yang mempertahan warisan kaum Badui. Kesempatan berpuasa dan berbuka bersama keluarga ini mengajar saya erti persaudaraan di dalam Islam. Hari ini, saya akan meninggalkan Wadi Ram bersama kenangan. Berpuasa di kemah Ahmad mengikut tradisi Badui padang pasir. Bersama kru jejak Rasul, kami menuju semula ke Bandar Deir Ala. Matlamat kami merakamkan suasana solat Jumaat di Masjid Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Kami turut meninjau tadarus Al-Quran di kalangan kaum wanita dan golongan remaja mereka, serta penghayatan Ramadan di kalangan remaja lelaki di masjid berdekatan. Tetapi, sebelum memulakan rakaman, saya dibawa bertemu dengan Datuk Bandar Deir Ala. Pertemuan yang pada mulanya disangka sekadar mendapatkan kebenaran, kini bertukar menjadi sesi taklimat tentang latar belakang Deir Ala. Mahmud Abdullah, Datuk Bandar Deir Ala, bersemangat mengupas kisah bandar ini yang pernah menjadi persinggahan beberapa orang sahabat. Antaranya Umar Al-Khattab, Sa'ad Ibn Waqqas, Mu'az Al-Jabbar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Menurutnya, Deir Ala bukan sahaja dikunjungi oleh para sahabat, bahkan ia lokasi pertemuan para ilmuwan untuk berdiskusi serta berdakwah. Jumlah penduduk Deir Ala hampir 50,000 orang. Dikatakan terdapat lebih 40 buah masjid sekitar bandar ini. Masjid Abu Ubaidah nadi kepada masjid-masjid di sekitar Deir Ala.
Segala aktiviti masjid lain dipantau oleh jawatan kuasa khas yang berpusat di sini. Sebagai masjid utama, ia sentiasa terbuka kepada pengunjungnya untuk beribadah tanpa sempadan masa. Saya hadir sekali lagi ke masjid ini untuk menghayati kisah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Nazir Masjid Syekh Naim Al-Naim menyambut kehadiran kami. Syekh Naim telah bertugas lebih 9 tahun di masjid ini. Berkelulusan ijazah syariah dan sains Islam dari Universiti Jordan, Syekh Naim memulakan kisah Abu Ubaidah, antara lelaki Quraisy terawal memeluk Islam. Keislaman Abu Ubaidah berlaku sehari selepas Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk akidah suci itu. Menurut Syekh Naim, tanggungjawab dan kasih sayang menyebabkan Abu Ubaidah bersemadi di sini. Abu Ubaidah memimpin tentera Islam menentang Rom atas arahan Khalifah Umar Al-Khattab di wilayah Syam. Jordan termasuk dalam wilayah Syam ketika itu. Dengan izin Allah, Abu Ubaidah berjaya menghancurkan tentera musuh. Tidak lama selepas itu, ajal menjemput Abu Ubaidah menemui penciptanya. Wilayah Syam dilanda wabak taun. Ramai tentera Islam maut disebabkan wabak itu. Saidina Umar mengarahkan Abu Ubaidah kembali ke Madinah agar dia terselamat. Tetapi Abu Ubaidah tidak rela meninggalkan tenteranya bersama wabak itu. Akhirnya, Abu Ubaidah dijangkiti taun hingga membawa maut. Jasad Abu Ubaidah bersemadi di masjid ini bersama kasih sayangnya pada saudara seagama. Sejarahnya lambang penyatuan ummah. Saya bersyukur dapat bersama penduduk tempatan menunaikan solat Jumaat di masjid ini. Berbeza dengan suasana di luar masjid, dalam kawasan masjid lebih tenang, tanpa peniaga atau urusan jual beli. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wilayah ini masih berada di bawah jajahan Rom. Ketika itu, generasi awal Dir Ala belum memeluk Islam. Penduduk bandar ini mewarisi akidah Islam selepas misi dakwah yang diketuai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah semasa era pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Hari ini, setelah lebih 1000 tahun Abu Ubaidah bersemadi, akidah suci itu berkembang menjadi pegangan penghuni Dir Ala serta majoriti penduduk negara Jordan. Walaupun saya bukan penduduk Dir Ala, tetapi persaudaraan di dalam Islam menyatukan saya dengan mereka. Sebaik usai solat Jumaat, tumpuan jemaah kembali pada peniaga-peniaga di luar masjid. Pelbagai barang keperluan harian diniagakan di sini. Jika di luar masjid meriah dengan suara peniaga, di halaman masjid pula kemeriahan terpancar dari gugusan buah kurma
yang sedang masak. Terdapat lebih 300 pokok kurma di dalam kawasan masjid ini. Selain pokok kurma, kawasan masjid ini juga ditanam dengan pokok tin dan zaitun. Kebiasaannya, pokok-pokok buah-buahan ini akan mengeluarkan hasil ketika bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini akan ada satu hari di mana pihak masjid akan mengadakan satu majlis lelongan hasil-hasil tanaman yang terdapat di masjid ini. Antaranya buah kurma, buah zaitun dan juga buah tin. Dan hasil daripada kutipan ini akan disalurkan kepada mereka yang memerlukannya. Antaranya anak yatim, ibu-ibu tunggal dan juga fakir miskin. Saya berpeluang melihat proses lelongan buah-buahan yang ditanam di masjid ini. Majlis lelongan akan berlangsung sekejap lagi. Tradisi ini telah berlangsung sejak zaman berzaman. Namun, tiada siapa mengingati bilakah ianya dimulakan. Mereka yang hadir terdiri daripada pemborong dan peniaga buah-buahan sekitar bandar ini. Tujuan utama lelongan dilakukan bagi mendapatkan dana membantu anak-anak yatim, ibu tunggal serta fakir miskin di Deir Ala. Pihak masjid bukan mengaut keuntungan, sebaliknya memanfaatkan hasil tanaman di masjid mereka membantu golongan yang kurang bernasib baik. Sekarang ni proses lelongan sedang hebat berlaku sekarang ni. Masing-masing memberi harga masing-masing. Daripada 1,000 dinar tadi di peringkat permulaan, sekarang ni dah meningkat kepada lebih daripada 1,500 dinar. Proses lelongan telah berlangsung hampir 2 jam di Masjid Abu Ubaidah. Suasananya juga semakin hangat. Harga pembukaan berjumlah 1,000 dinar kini meningkat kepada 2,500 dinar, iaitu sekitar RM10,000. Saya meninggalkan Masjid Abu Ubaidah serta proses lelongan yang masih berlangsung dan singgah di sebuah masjid berhampiran. Kehadiran saya disambut dengan suara-suara halus mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini sebahagian daripada pengisian di Masjid Khazmah. Mereka tidak sekadar membaca Al-Quran, malah mereka turut menghafaz surah-surah terpilih dengan bimbingan 2 orang guru bertauliah. Apa yang menarik perhatian saya, kehadiran remaja-remaja perempuan mengikuti majlis hafazan ini. Semoga mereka membesar sebagai wanita soleha, seterusnya melahirkan generasi berakhlak mulia berkat hafalan ayat-ayat suci. Aktiviti membaca Quran dilakukan giat pada bulan Ramadan ini kerana di bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Beginilah keadaan mereka memanfaatkan bulan yang lapang ini untuk mereka mengerjakan amalan-amalan berlipat kali ganda. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis tersebut dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran ialah seperti jeruk manis, baunya harum dan rasanya manis. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Quran ialah seperti kurma, tidak berbau tetapi rasanya manis. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran ialah seperti kemangi, baunya harum tetapi rasanya pahit.
Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Quran ialah seperti peria, tidak berbau dan rasanya pahit. Begitulah Rasulullah SAW menekankan tentang kepentingan umat Islam membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Dari Masjid Khazmah, saya bergerak ke Masjid Rahmah. Lebih 30 orang pelajar lelaki sedang mengikuti kelas Al-Quran. Mungkin inilah hasil keikhlasan usaha Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ketika menegakkan kalimah Allah. Sebelum Abu Ubaidah mengembuskan nafas terakhir, dia berpesan kepada tenteranya. Antara pesanan itu, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, puasalah di bulan Ramadan, berdermalah, tunaikanlah ibadat haji dan umrah, saling nasihat menasihatilah. Demikianlah antara pesanan Abu Ubaidah. Dia seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد شكور والرب تواب شكور رمضان welcome holy month Ramadan welcome